pemilik cintaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada sidang pendengar. Pertama kali saya mengucapkan syukurlah kepada tim Pusat Islam yang mana kita berjaya untuk melancarkan orang kata apa, yang ni episod pertama lah untuk kelas tajwid online ni. Saya amat berbesar hati dan sangat berterima kasih kepada para penonton, para pendengar dan para penuntut semua ilmu di dunia ni. Untuk yang tidak mengenali saya, yang tak familiar dengan muka saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Ustaz Ahmad Zahid bin Ibrahim, penolong pegawai Hal Ehwal Islam di Pusat Islam UPNM. Jadi hari ini kita nak sentuh sikit, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, tajuk kita pada hari ini adalah izhar izhar. Jadi sebelum kita masuk dengan lebih lanjut lagi, saya suka untuk saya sentuh pengenalan ilmu tajwid. Orang kata apa, tajwid asas. Ilmu tajwid ni pentinglah bagi kita sebagai umat Islam. Ilmu yang sangat-sangat ditekankan seawal kita kecil. Mak ayah kita dah hantar kita ke tadika, ke pasti dan sebagainya. Untuk kita, untuk apa tuan-tuan? Untuk apa tuan-tuan dan puan? Untuk kita lancar baca Quran. Kat mana kena dengung, kat mana tak kena dengung, kat mana lam tebal, kat mana ro tebal, lam nipis, ro nipis, sebagainya. Jadi kepada yang baru hadir, sama-samalah kita menuntut. Dia sebenarnya adab menuntut ilmu ni, kita kena ada buku, kena ada pen ataupun pensel. Sebab apa? Sebab ilmu yang tidak ditulis ni dia akan hilang, seperti air yang mengalir di sungai. Begitulah sedikit orang kata apa, peribahasa, kiasan. Okey. Pertamanya saya nak sentuh apa maksud ilmu tajwid ni. Okey, tajwid ni berasal dari perkataan jawada. Jawada ni dari segi bahasa bermaksud memperelokkan. Ilmu yang menunaikan hak pada setiap huruf dan memenuhi sifat huruf-huruf tersebut. Makna bagi sifat yang lazim bagi sesuatu huruf seperti sifat jah, syiddah dan sebagainya. Sifat jah ni sifat jelas. Okey, apa pandangan ulama berkenaan dengan ilmu tajwid? Yang pertama, Imam As-Suyuti berkata, menyebut huruf-huruf menurut sifat asalnya satu persatu dan melafazkan setiap huruf itu dengan lafaz yang betul dan menuturkannya secara sempurna, bukan dengan paksaan, tergesa-gesa atau berlebihan. Itulah tujuan makna ilmu tajwid ni, kita untuk memperelokkan bacaan kita. Seperti kita tahu, Al-Quran ni adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun boleh kita katakan sebagai kalam wahyu kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat. Jadi ilmu ni sebenarnya wajiblah bagi kita sebagai umat Islam untuk amalkan, untuk menuntut, untuk dijadikan sebagai asas
dalam kita membaca Al-Quran. Sidang penonton yang dirahmati Allah, jelas soal saya jelas? Okey, baik. Kita pergi ke hukum tajwid. Di dalam kitab Hidayatul Mustafid, dia memberi ta'rif ilmu tajwid ini tiada khilaf mempelajarinya adalah fardu kifayah. Beramal dengannya adalah fardu ain atas setiap orang Islam yang mukallaf, sama ada lelaki dan perempuan. Maksudnya ilmu ni memang tak ada kekhilafan dah. Memang dia ni fardu kifayah. Bukan maksud fardu kifayah ni orang lain buat kita tak payah. Tu dari segi orang kata apa? Orang Kedah punya lawak lah, orang utara punya lawak. Orang buat kita tak payah. Bukan macam itulah maksud fardu kifayah. Beramal dengannya adalah fardu ain. Beramal dengannya adalah fardu ain. Fardu ain ni kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu fardu ain semua umat Islam, seawal dari dia mukallaf ni maksudnya dia dah boleh membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Maksudnya dia dah akil balik. Selalunya dia dah akil balik tu maknanya dia dah mukallaf. Sama ada lelaki dan perempuan, hukum dia adalah fardu ain. Sebab apa fardu ain? Sebab kita nak baca Quran tapi kita tak ada ilmu tajwid. Macam mana kita nak tahu ada huruf dengung, ada huruf tak dengung? Yang mana kena harkat dia kena panjang, 2 harkat, 3 harkat, 4 harkat, 5 harkat, 6 harkat. Ada juga sampai ke 8 harkat, 10 harkat. Itu masuk dalam ilmu taranum. Ada 8 harkat, ada 10 harkat. Pada yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan ke kelas tajwid online. Okey, apakah tujuannya? Apakah tujuan tajwid kita mempelajari tajwid? Okey, keutamaannya, tujuannya adalah dapat membaca Al-Quran dengan betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dapat memelihara lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kata ulama, satu huruf kita nak, contohnya alif lam mim. Alif tu 10 kita dapat 10 pahala. Lam tu 10 pahala, mim 10 pahala. Bukan alif lam mim tu 1 pahala saja. Itu baru kita sebut alif lam mim. Kita baca alif lam mim. Kalau kita baca, contohnya kita baca satu surah, kita baca qul huwallahu ahad. Dan berapa huruf lah dalam tu. Kita sebut satu huruf bersamaan 10 pahala. Sini muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang kita ke topik jenis-jenis kesalahan dalam tajwid, dalam bacaan Al-Quran. Okey, yang pertama, kesalahan yang nyata. Kesalahan yang mengubah bacaan sama ada perubahan itu membawa makna lain atau tidak. Di antaranya, yang pertama, menambah huruf seperti memanjangkan huruf yang tiada mat atau membaca mat asli lebih daripada 2 harakat. Ini dia cakap menambah huruf seperti huruf yang tiada mat. Contohnya kita huruf mat ni alif waw ya lah kan. Alif waw ya. Okey, contoh perkataan yang tak ada alif waw ya. Salamun. Kalau kata lam, betul ke tak betul? Itu antara kesalahan yang nyata lah. Dia tak ada huruf mat tapi kita baca panjang, 2 harakat. Yang kedua, membaca mat asli lebih dari 2 harakat. Contohnya membaca mat asli ini huruf mat asli alif waw ya. Tapi kita membaca lebih pun kesalahan yang nyata. Sebabnya mas ini umum ada alif waw ya, yang ada masih. Saya bagi contoh
narun hamiyah. Okey, dekat narun tu ada huruf mad, alif, nun, alif, ra. Sepatutnya dibaca 2 harakat. Tapi kalau ikut penjelasan dekat kitab ni, dia kata jangan terlebih harakat. Dia kata itu adalah kesalahan yang nyata. Tempat yang kita tak patut baca lebih harakat, tapi kita baca lebih harakat. Itu kesalahan nyata. Yang kedua, membuang huruf seperti membaca mad asli kurang dari 2 harakat atau tidak menekankan huruf yang bersadu. Macam itulah. Kita tidak menekankan huruf yang bersadu. Contohnya tabat tiada, kita baca tabat tiada. Itu adalah kesalahan nyata. Ketiga, mengubah huruf seperti membaca huruf zat tanpa isti'la dan itba' menyebabkan ia bertukar menjadi huruf za. Okey. Dalam ilmu tajwid ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan belajar macam mana kita bincangkan sebutan tu. Memang Allah SWT dah buat dah bagi kita sama saja. Mungkin ada pelet-pelet sebutan buat dengan za ni, semua orang boleh beza. Kecuali kalau dia tak menuntut ilmu tajwid lah. Dia dekat mana? Keluar huruf dia dekat mana? Zat. Kita sepatutnya kena tekankan. Kalau za, kita kena keluarkan lidah atau gigi atas dan gigi bawah. Za. Sebutan dia lembut. Kalau zat, tebal. Sama juga macam zai. Zai. Dia tebal. Dia bukan kedudukan lidah tu antara gigi bawah dan gigi atas. Kesalahan kalau kita baca huruf zat dengan huruf za, dia bukan lari dan jadi kesalahan yang nyata saja. Dia termasuk dalam kesalahan makna ayat tu. Contohnya, ada perkataan sepatutnya maknanya baik tapi kita tersalah sebut makhrajnya, maknanya jadi buruk. Itulah pentingnya kita belajar ilmu tajwid ni. Okey, yang keempat, mengubah baris huruf seperti melantunkan huruf nun ketika membaca dan mengubah baris sukun kepada fathah. Ini memang kesalahan yang sangat-sangat jelas, sangat nyata. Baris sukun tukar kepada fathah, ini dah menyalahi lah. Itulah menyalahi hukum tajwid. Kita baca Quran pun makna pun jadi lain. Okey. Waqaf atau ibtidah bukan pada tempatnya sekiranya ia mengubah maksud ayat juga termasuk di dalam kesalahan yang nyata. Sama macam saya cakap tadi. Seterusnya, hukumnya haram dan berdosa pada sesiapa yang sengaja melakukannya dan kepada sesiapa yang tidak berusaha membetulkannya. Okey. Baca Al-Quran ni memang kita dapat satu huruf 10 pahala. Tetapi hukumnya haram dan berdosa pada sesiapa yang sengaja melakukan kesalahan ketika membaca dan kepada siapa yang tidak berusaha membetulkannya. Macam tuan-tuan dan puan-puan yang sidang penonton yang masuk ke kelas di online pada pagi ini, kita ni antara golongan yang ni lah, yang berusaha untuk membetulkan bacaan kita. Maknanya kalau kita baca salah, kita masih dalam proses belajar, hukumnya bukan haram, bukan hukum haram. Kita ni orang yang ada kesedaran untuk menuntut fardu kifayah. Okey, apa akan terjadi kalau kita tak belajar ilmu tajwid? Kesan dia sangat-sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu tajwid ni, tuan-tuan dan puan, dari awal kelas saya dah cakap, ilmu ni kita guna dalam kehidupan seharian. Kita solat, kita baca doa, kita mengaji, kita baca Al-Quran. Semua memerlukan kepada kita untuk menyebut ataupun membaca kalam-kalam Allah. Jadi apabila ilmu tajwid kita ni masih kurang dan kita pun tidak ada keinginan untuk
berusaha untuk menambah ataupun membetulkan ilmu kita tu, ilmu tajwid kita tu. Kita, saya bukan nak menghukum lah, tapi itulah yang ditulis di dalam kitab-kitab tajwid. Orang yang tak berusaha ni, orang yang tak berusaha untuk membetulkan bacaan dia, maknanya dia ni hukumnya haram lah untuk dia, bukan untuk dia baca Quran. Maknanya dia baca Quran tu ada kesalahan-kesalahan, tetapi dia tidak ada keinginan untuk membetulkan ataupun mencari guru ataupun belajar. Sekarang mudah tuan-tuan dan puan. Kita buka YouTube, kita dah boleh cari macam-macam. YouTube lah, Google lah, macam-macam ada. YouTube tu penuh lah orang kata video tajwid ni, kelas tajwid. Yang saya suka ustaz ni lah, Ustaz Fahmi. Dia Bilal Masjid Shah Alam. Yang tu sedap, Taranum pun dia sedap. Kalah imam-imam kita. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, tadi kita sentuh berkaitan dengan kesalahan yang nyata. Sekarang kita masuk kesalahan yang tersembunyi. Okey, kesalahan tersembunyi ni tuan-tuan dan puan, kesalahan pada sifat-sifat mendatang huruf seperti ikhfa, idgham dan lain-lain. Kesalahan-kesalahan ini hanya dapat dikesan oleh mereka yang mahir dalam ilmu tajwid. Maknanya tok guru lah. Dia ni kadang kita pergi menuntut dengan dia. Okey, dia suruh kita baca satu ayat. Okey, contohnya kita baca Tanzilul kitabi la raiba fihi birabbil alamin. Okey, kita dengar macam okey sebenarnya. Bagi tok guru ni dia boleh dengar macam mana dengung kita tu betul ke tak, kita punya sebutan tu betul ke tak, makhraj tu betul ke tak. Itu yang ditulis dalam kitab ni lah. Dia kata kesalahan tu tersembunyi tu dapat dikesan oleh mereka yang mahir dalam ilmu tajwid. Contoh, saya nak bagi mudah lah, contoh ikhfa. Ikhfa ni ada yang kita kena dengungkan. Kalau dalam bahasa Melayu kita kena tambah NG. Tapi ada yang kita kena tambah ikhfa, huruf ikhfa kita kena tambah NY. Contoh Tanzi, kita kena tambah NG. Contoh lain lagi, kalau kita nak beza yang mana NG tambah NG dengan NY. Okey, NY ni untuk hukum idgham ma'al ghunnah lah. Selalunya macam tu lah. Huruf ya, tanwin atau nun mati bertemu ya, dia akan jadi mai. Kita akan tambah nun ya. Contohnya mai. So je lah. Okey. Okey, itu untuk dengung lah tuan-tuan dan puan. Hari ni kita sentuh asas tajwid saja. Mungkin episod yang depan, Khamis ni lah, episod yang seterusnya mungkin kita akan masuk hukum izhar, hukum ikhfa dan sebagainya lah. Semua hukum nun mati, mim mati, mad far'i, macam-macam lah. Banyak hukum ilmu tajwid ni. Dia ilmu yang sangat luas. Kalau sehari kita belajar takkan habis. Kalau tuan-tuan ingatlah waktu kecil-kecil dulu kita pergi pasti, kita masuk tadika, sekolah rendah. Dekat sekolah kita dah belajar lah. Tapi petang pun mak ayah kita still hantar kita ke kafa ataupun ke rumah ustazah dan sebagainya lah. Sebab ilmu ni dia nak kata susah tak susah. Dia hanya perlu orang kata apa, pengulangan ataupun amalan. Kita jadikan rutin, insya-Allah benda rutin ni kalau susah pun kalau kita buat selalu dia akan mudah lah. Dia akan jadi mudah, insya-Allah. Okey, seterusnya selepas kita dah sentuh jenis-jenis kesalahan nyata, kesalahan sembunyi. Okey, kita masuk ke tingkatan bacaan Al-Quran. Okay, dia ada 3 je tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama at-tahqiq, bacaan perlahan dan tenang. Kita baca santai-santai, melafazkan setiap huruf daripada makhrajnya yang tepat, mematuhi hukum-hukum tajwid dengan sempurna serta
merenung makna hukum dan pengajaran daripada ayat. Okay, tahqiq ni selalunya kita baca, kalau dekat masjid tu kita baca ni lah. Kita baca selepas Zuhur. Sebelum PKP kita ada buat bacaan tadarus Al-Quran lah. Selepas solat Zuhur akan diketuai oleh imam lah, imam yang bertugas. Bacaan tahqiq ni dia kita baca santai-santai. Kita tak baca laju. Kalau macam bacaan Al-Hadar, kita bacaan tadwir. Kita baca laju. So sesuai untuk Al-Hafiz lah, golongan tahfiz, untuk dia apa orang kata, untuk dia mengulang hafalan dia. Bacaan dia laju. Kalau tahqiq ni kita baca slow-slow, santai-santai. Contoh Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu dia kata apa lagi? Kita baca santai, mematuhi hukum-hukum tajwid dengan sempurna. Kita merenung makna hukum dan pengajaran daripada ayat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ni lah selalu ikut tadarus selepas solat Zuhur tu, macam tu lah kita buat. Imam akan baca slow-slow, santai-santai. Okey. Lepas tu jemaah yang lain pun akan ikut selepas imam baca. Okey, selepas dah semua dah baca, akan ada pembantu imam. Selalunya Bilal lah. Dia akan baca maksud. Dia akan orang kata apa, mentafsir, baca tafsir. Begitulah bacaan at-tahqiq. Okey. Yang kedua, Al-Hadar, bacaan yang cepat serta memelihara hukum-hukum tajwid. Bacaan yang cepat ni, macam itulah saya cakap tadi. Dia apa orang kata, Al-Hafiz, sekolah-sekolah tahfiz, imam-imam yang menghafal Al-Quran 30 juzuk. Dia cara dia nak mengulang, bacaan dia bukan tahqiq. Tahqiq ni relax, santai. Tabarakalladzi. Tapi kalau Al-Hadar ni dia baca laju. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Macam tu. Sebab apa dia kena baca laju? Memang kena laju lah sebab dia nak mengulang. Mengulang bukannya sikit tuan-tuan dan puan-puan. 30 juzuk tu berapa muka surat? Ustaz Syamil? Banyak muka surat tu. 600 muka surat lebih. Okey, seterusnya faham kan? Tahqiq dan Al-Hadar, bacaan at-tahqiq dan Al-Hadar. Okey, yang ketiga bacaan at-tadwir, bacaan yang pertengahan antara bacaan tahqiq dan hadar serta memelihara hukum-hukum tajwid. Okey, yang ni selalunya dalam kelas-kelas lah. Macam kita belajar tajwid, tak ada lah kita baca santai sangat. Contohnya kita jadi guru tajwid, ataupun kita jadi pelajar yang menuntut ilmu tajwid. Kita tak ada lah baca depan tok guru kita Tabarakalladzi biyadihil. Yang tu tahqiq, dia sangat santai. Okey, kalau tadwir ni dia pertengahan antara tahqiq dan Al-Hadar. Macam mana bacaan lah? Bacaan dia sama juga, santai juga, cuma dia tak terlalu laju, tak terlalu slow. Macam mana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Dia lebih kurang bacaan tadwir ni sesuai lah untuk imam-imam yang apa orang kata, imam solat lah. Imam solat ni takkanlah dia nak baca tahqiq. Baca tahqiq sehari subuh pukul 8 baru habis lah. Kita start sembahyang pukul 6, baca al-mu pukul 8 baru habis. Lepas tu kalau baca laju sangat pun tak boleh juga. Dia jadi solat kita tu macam tak kemas sangat lah kalau baca laju ni. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya teringat waktu bulan puasa tahun lepas dekat Indonesia, kalau saya tak silap, ada satu video tu ditunjuk imam tu baca laju Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Lalah kali semua amin. Lepas tu rokok.
Itu itu terlampau laju lah tu. Mungkin dia lebih daripada Al-Hafiz. Mungkin dia Al-Hafiz 2-3 kali dah dia Al-Hafiz. Kita tak tahulah. Allah Alam lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah habis berkenaan dengan pengenalan ilmu tajwid, tajwid asas. Tadi dari awal saya recap balik lah, saya ulang balik. Tadi kita dah sentuh first makna, yang kedua hukum, yang ketiga jenis-jenis kesalahan, yang dalamnya kita ada kesalahan yang nyata, seterusnya kesalahan tersembunyi, yang last sekali tadi kita sentuh berkaitan tingkatan Al-Quran. Ini secara umum lah, saya sebut secara general. Sebenarnya bukan ini saja yang berkaitan dengan tajwid. Banyak lagi sebenarnya kita boleh tengok tujuan dia, kita boleh tengok hikmah dia. Tujuan dia ni satu je lah, untuk kita memperelokkan bacaan. Sama macam makna dah lah, makna ilmu tajwid ni untuk memperelokkan bacaan. Kita ni dulu saya sebelum kahwin, pak mentua saya request kat saya untuk baca Al-Quran depan dia. Kalau baca elok lah, boleh lah kahwin. Alhamdulillah lah, dah berjaya kahwin lah. Okey, lepas tu tujuan, tujuan lah. Lepas tu hikmah dia. Hikmah dia ni banyak lah. Saya sekarang anak ada seorang, hari-hari bagi dia dengar ayat Quran, bagi dia terbiasa. Umur baru setahun. Dia bila kita baca dia pun ikut lenggok-lenggok belakang tu. Walaupun dia buat maknanya dia dah orang kata apa, dia dah boleh catch, dia dah boleh dapat. Kita tanamkan minat dia dari kecil. InsyaAllah nanti besar-besar tak pening kepala dah lah nak cari cikgu gunung, nak cari ustaz ni lah. Tapi sekarang betul tuan-tuan dan puan, ilmu tajwid ni memang sangat-sangat penting dan sangat, orang kata apa, ilmu ni takkan habis. Setiap hari kalau kita belajar setiap hari pun sepanjang setahun takkan habis. Kita boleh mahir tapi ilmu tu takkan habis. Kita dah mahir hukum nun mati, kita dah mahir hukum mim mati, kita dah mahir. Kita masuk pula hukum-hukum mat furu'. Dan banyak lagi lah, kita banyak hukum lagi. Yang kalau saya nak sebut pun penat Ustaz. Okey, jadi sekadar itu sahajalah perkongsian ataupun pengenalan ilmu tajwid pada pagi ini. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh utarakan di Microsoft Teams atau tulis di ruangan komen di FB, di Facebook Pusat Islam. Kita buka ruangan soalan pada sidang pendengar. Kehadiran pun boleh kira bagus juga ni. 18. Saya sebelum ni saya pernah buat kelas, saya sajalah buat live dekat Facebook. 2-3 orang yang masuk. Sangat ni lah, kita tak popular, biasalah. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan atau soalan yang ingin diajukan, insyaAllah kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, kita akan bawa jawapan tu ke minggu hadapan, ke hari Khamis ni. Episod seterusnya pada hari Khamis, InsyaAllah pada pukul yang sama, pukul 9 hingga 10. Mungkin terus ni dia akan sentuh mungkin hukum izhar. Kita tengoklah. Ini saya lepas ni kelas semua berdiri sebab kita nak pakai board. Lepas tu mungkin kita akan buat penambahbaikan sikit, kita akan guna PowerPoint atau sebagainya, kita akan attach dekat Microsoft Teams. Sekarang ni dah banyak kelas tajwid, kelas mengaji Al-Quran lah. Kalau dekat Kedah dulu waktu saya kecil ada kelas qiraati. Qiraati ni
kita mengaji ramai-ramai, kita pergi ramai-ramai, selalunya lepas asar ataupun lepas maghrib. Akan dibimbing oleh ustaz atau ustazah lah. Dari situlah kita boleh belajar. Kat situ kita boleh tunjuk kesalahan kita dan ustaz atau pembimbing kita akan betulkan yang mana salah, yang mana betul. Mungkin time kita kecil dulu mungkin dengung kita tu tak apa nak betul lagi. Okay. Kalau ada sebarang pertanyaan, soalan kan, boleh kita buka. Tak ada masalah, kita live sampai pukul 10. Kalau belah-belah KL ni banyak kelas. Kalau kita sebenarnya imam-imam ni pun ada buat kelas secara percuma. Tapi inilah dekat masjid lah, selalunya lepas solat lah. Kita tak kisah dulu. Waktu sebelum PKP memang adalah student ramai jugalah, dalam 5-6 orang. Lepas solat dia akan cari ustaz-ustaz. Dia akan ni lah, orang kata tasmek. Dia akan baca depan kita. Dia tanya, dia suruh kita betulkan yang mana yang salah, yang mana yang betul. Macam belah-belah area-area kita ni banyak kelas. Untuk dewasa pun banyak kelas. Contohnya Al-Baghdadi. Macam mana, kalau Al-Baghdadi ni sangat ni lah, dia punya dari segi pengajaran dia tu memang sangat kreatif lah. Dia punya ilmu belajar Al-Quran tu melalui ketuk-ketuk. Saya pun kurang faham ni, kurang mahir lagi macam mana nak ketuk-ketuk dia tu. Best. Okey, jika tak ada sebarang apa-apa soalan atau pertanyaan, eloknya kita sudahi kelas tajwid online kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ku lelah di badai resah, kelam siangku hilang arah. Kau dan aku terasa jauh terpisah. Jenuh ku jahit leluka lama, cari mimpiku di hujung lena. Aku merintih, merayu, mengemis cinta. Berhentiku di sini kembali mimpi ngeri yang tiada bertepi. Ku yakin masih ada
aku.